Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dapat menyertai pembelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini Ustaz akan mengajarkan kepada anda semua berkaitan dengan ibadah darjah 4 yang di mana kita akan sambung pembelajaran kita berkaitan dengan bab yang ketujuh, iaitu najis dan cara untuk menghilangkannya. Jadi murid semua boleh tengok di dalam kitab ibadah darjah 4 pada muka surat 64 dan muka surat 65. Baiklah, sebelum kita teruskan, mari kita sama-sama ingat kembali apa yang kita belajar pada waktu yang lepas. Iaitu pada pembelajaran yang lepas kita dah belajar dua perkara yang berkaitan dengan bab yang ketujuh, iaitu najis dan cara menghilangkannya. Antara dua perkara yang Ustaz dah ajarkan kepada anda semua adalah yang pertama, bagaimana cara anda untuk membasuh najis ain dan hukmi, yang di mana dua bentuk najis ini berkait rapat dengan bahagian-bahagian najis, iaitu najis mukhafafah dan juga najis mutawasitah. Dan yang kedua, kita dah belajar bagaimana cara anda untuk membasuh najis, sama ada dengan menggunakan air yang sedikit ataupun menggunakan air yang banyak. Jadi daripada dua perkara ini, Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan juga dapat faham apa yang Ustaz ajarkan kepada anda semua pada waktu tersebut. Sekiranya daripada kalangan anda masih lagi tidak kenal ataupun tidak faham, boleh rujuk sama ada yang pertama, rujuk kitab ibadah darjah 4 pada muka surat 62 sehingga muka surat 64, ataupun boleh tengok pada video nota yang Ustaz telah uploadkan di dalam YouTube berkaitan dengan dua perkara ini. Link video dia boleh tengok dekat bawah video ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan kepada bagaimana cara anda hendak membersihkan najis mughalazah. Jadi cara membersihkan ini Ustaz rasa anda semua dah kenal sejak daripada awak darjah 2 lagi, di mana pada waktu anda darjah 2 anda dah belajar bagaimana cara anda hendak membersihkan najis mughalazah. Cuma pada hari ini Ustaz akan menjelaskan anda dengan lebih teliti bagaimana cara anda hendak membersihkan najis mughalazah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Jadi pertama sekali, Ustaz ingatkan kepada anda kembali bagaimana cara anda hendak membersihkan najis mughalazah secara umumnya. Iaitu Ustaz letakkan situasi anda, iaitu contoh anda sedang berjalan-jalan, tiba-tiba awak terpijak najis anjing. Jadi bagaimana anda hendak membersihkan najis anjing tersebut adalah yang pertama, anda kena buang najis anjing tersebut. Iaitu bila anda terpijak, pertama sekali anda kena buang bentuk najis mughalazah tersebut. Seterusnya yang kedua, anda kena membasuh najis dengan air bercampur tanah sebanyak 1 kali. Iaitu di mana air bercampur tanah ini adalah bila awak masukkan isi air ke dalam bekas air, lepas tu anda campurkannya dengan tanah, maka jadilah dia air bercampur tanah. Selepas itu awak tuang pada tempat bekas najis mughalazah tersebut sebanyak 1 kali sahaja basuhannya. Dan selepas awak membasuh dengan air bercampur tanah, barulah awak membasuh najis tersebut dengan air yang bersih sebanyak 6 kali saja. Jadi jumlah basuhan yang awak kena buat adalah sebanyak 7 kali. Yang di mana pada basuhan yang pertama anda kena basuh dengan air bercampur tanah. Jadi 3 cara inilah secara urutan bagaimana cara anda hendak membersihkan najis mughalazah tersebut. Dan anda boleh tengok gambar dekat bawah ini. Itulah cara-cara anda hendak membersihkan najis mughalazah bagi untuk memudahkan memahamkan anda semua. Jadi pertama sekali, tengok pada gambar di sebelah kanan, anda kena buang bentuk najis mughalazah tersebut. Seterusnya anda basuh dengan air bercampur tanah sebanyak 1 kali di tempat bekas najis mughalazah tersebut. Dan selepas itu anda basuh dengan air yang bersih pada tempat bekas najis tersebut sebanyak 6 kali. Jadi senang saja cara dia. Cumanya selepas ini adalah keadaan-keadaan yang di mana bagaimana cara hendak membersihkan najis mughalazah dalam 3 keadaan. Itu keadaan yang pertama, sekiranya anda hendak membasuh najis mughalazah di air yang mengalir dan keruh. Contohnya sungai,
parit, asalkan mana-mana sumber air yang mengalir dan awak hendak membasuh najis mughalazah di dalamnya. Jadi bagaimana hukum membasuh dia? Hukumnya adalah sah basuhannya. Di mana cara anda hendak membersihkan najis mughalazah di tempat air yang mengalir adalah anda kena basuh sebanyak 7 kali pengaliran walaupun tidak bercampur tanah. Sebab kenapa? Di dalam sungai ataupun parit tersebut yang mengalir ada unsur tanah-tanah. Yang di mana apa yang awak basuh itu secara tidak langsung anda membasuh air yang bercampur tanah. Air sungai yang telah bercampur dengan tanah, maka anda tak perlu hendak menggunakan air bercampur tanah lagi dekat tempat bekas najis tersebut. Cuma cara dia anda kena basuh di tempat air yang mengalir sebanyak 7 kali basuhan sahaja. Keadaan yang kedua, sekiranya anda membasuh najis mughalazah tetapi masih ada sisa-sisa najis mughalazah tersebut walaupun anda dah basuh sebanyak 6 kali. Jadi bagaimana cara dia? Anda kena menganggap apa yang awak basuh sebanyak 6 kali tersebut dia anggap sebagai 1 kali basuhan sahaja dan tambah lagi 6 kali basuhan. Maksudnya senang cerita, kalau awak hendak mudahkan memahamkan situasi yang kedua ini, anda kena sekiranya najis tersebut itu masih ada baki ataupun sisa-sisa dia, anda kena basuh mengikut cara yang sama, cuma basuh sampai bekas bentuk najis itu hilang sepenuhnya. Maksudnya tempat bekas najis tersebut hilang bentuk dia, hilang rasanya, hilang baunya dan hilang warnanya. Keadaan yang ketiga adalah sekiranya anda terpijak najis mughalazah yang di mana najis mughalazah tersebut telah sekali dengan tanah bumi. Maksudnya najis mughalazah tersebut telah bercampur dengan tanah. Jadi apa hukum dia? Tidak wajib basuh dengan air bercampur tanah, basuh seperti biasa sebanyak 6 kali. Sebab kenapa? Apabila najis mughalazah telah bercampur dengan tanah bumi, maka secara asas dia secara asasnya anda tidak perlu untuk membasuh dengan air bercampur tanah. Cukup sekadar awak basuh dengan air yang biasa, air yang bersih sebanyak 6 kali sahaja. Jadi daripada 3 keadaan ini, Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan faham. Cuma jangan kelirulah. Sebab ketiga-tiga keadaan ini adalah keadaan di mana sama ada yang pertama, keadaan awak hendak membasuh najis mughalazah di tempat air yang mengalir. Keadaan kedua di mana bila anda dah basuh najis mughalazah tetapi masih ada saki-baki dia. Dan keadaan yang ketiga, bila anda terpijak najis mughalazah yang di mana najis tersebut telah bersentuh dengan tanah, jadi itu adalah 3 keadaan yang di mana cara anda membasuhnya adalah sangat berbeza dengan cara anda membasuh seperti biasa. Seperti yang Ustaz tunjuk dekat sini. Okey. Jadi secara asas dia, anda kena ikut 3 cara tu ini, iaitu buang najis, basuh dengan air bercampur tanah sebanyak 1 kali dan basuh dengan air biasa sebanyak 6 kali. Okey. Seterusnya adalah hukum menggunakan air basuhan najis mughalazah. Jadi andai kata anda menggunakan bekas air yang awak gunakan untuk basuh najis mughalazah dan masih ada saki-baki air yang awak telah gunakan untuk membasuh najis mughalazah. Jadi apakah hukum menggunakan air basuhan tersebut? Hukumnya adalah airnya suci selagi mana ia tidak berubah atau tidak ada sebarang unsur bekas najis di dalamnya. Jadi sekiranya anda hendak menggunakan saki-baki air yang awak telah gunakan untuk membasuh najis mughalazah, hukumnya adalah suci menggunakannya selagi mana tempat bekas air tersebut tidak ada bekas-bekas najis mughalazah atau apa-apa saja perkara yang boleh berubah, sucinya air bekas basuhan najis mughalazah tersebut. Jadi air tersebut anda boleh gunakannya tetapi ia dianggap sebagai air mustakmal. Okey. Seterusnya adalah penggunaan arak menjadi cuka. Jadi tadi kita dah belajar bagaimana cara anda hendak membersihkan najis mughalazah. Pada hari seterusnya Ustaz mengajarkan kepada anda semua berkaitan dengan cuka arak. Di mana apa maksud cuka arak? Iaitu cuka yang terbentuk daripada arak
Ya, sama ada berlaku dengan menggunakan unsur-unsur tertentu ataupun ia berlaku dengan sendirinya. Jadi di dalam Islam ada hukum dia penggunaan cuka arak tersebut. Jadi secara umumnya hukum menggunakan cuka daripada arak tersebut adalah suci. Maksudnya anda boleh gunakan cuka arak untuk meletakkannya dekat makanan awak. Jadi asalnya hukum menggunakan cuka arak itu adalah suci. Tetapi ada dua keadaan yang membawa berubah hukum penggunaan cuka arak. Iaitu pertama, sekiranya anda menggunakan cuka arak yang di mana hasil arak untuk menjadi cuka itu adalah kerana ada unsur tambahan, maka hukumnya adalah haram menggunakannya. Tidak suci menggunakannya kerana ia masih dianggap sebagai najis. Jadi bagaimana kita nak menggunakan cuka arak? Kita gunakan cuka arak yang di mana ia terbentuk daripada arak dengan sendirinya. Maksudnya arak tersebut dia akan menjadi cuka dengan sendirinya. Tidak ada unsur-unsur yang mempercepatkan proses dia merubah menjadi cuka. Okey. Jadi itu dua keadaannya. Jadi hukum ia adalah asal dia suci menggunakannya selagi mana tiada unsur tambahan pada arak sebelum menjadi cuka, dan cuka arak tersebut mesti terbentuk dengan sendirinya. Yang kedua adalah hukum memasukkan tuak di dalam cuka. Jadi kita dah tahu cuka arak penggunaannya adalah suci selagi mana tidak ada unsur tambahan di dalamnya dan ia terbentuk dengan sendiri. Tetapi sekiranya ada sesetengah keadaan anda memasukkan tuak di dalam cuka tersebut, ada dua keadaan. Itu yang pertama, sekiranya anda memasukkan tuak di dalam cuka dan ia tidak membawa kepada mabuk atau gila, maka suci cukanya. Jadi kalau sekiranya anda taruh tuak sekalipun sekali dengan cuka, sekiranya ia tidak membawa kepada mabuk ataupun gila, maka kita boleh menggunakan cuka kerana cuka tersebut masih dianggap suci. Sebaliknya, sekiranya ada kesan yang membawa kepada mabuk atau gila, maka hukum dia akan menjadi najis. Sebab kalau dahlah kita campur tuak yang boleh memabukkan, patut anda campur dan lagi pula anda gunakan cuka arak. Kalau sekiranya boleh membawa kepada kesan mabuk, boleh jadi ia menjadi najis. Dan sekiranya cukanya suci, maka bekas cuka juga adalah suci. Jadi maksudnya kalau anda membeli cuka arak yang di mana ia terbentuk dengan sendirinya, maka bukan sahaja isi dia suci, malah dia punya bekas untuk mengisikan cuka arak tersebut dia anggap sebagai suci. Jadi secara umumnya dekat sini Ustaz memberi pesan kepada anda semua, kalau boleh cuba elakkan menggunakan cuka arak, kerana masih ada lagi banyak-banyak benda yang awak boleh gunakan untuk memasak dengan menggunakan cuka selain daripada arak. Biasanya orang guna cuka arak ini bila anda hendak memasak makanan yang sedap-sedap, makanan yang setaraf orang barat. Jadi di dalam Islam tidak salah menggunakan cuka arak, tetapi ada sesetengah peraturan-peraturan tertentu yang kita boleh kita menggunakan cuka arak. Iaitu di dalam Islam boleh guna cuka arak sekiranya cuka tersebut terbentuk dengan sendirinya dan juga tiada unsur-unsur tambahan sama ada membawa kepada mabuk ataupun membawa kepada gila. Jadi itu saja. Itu saja kesimpulan berkaitan dengan penggunaan cuka arak. Jadi daripada dua perkara yang Ustaz telah ajarkan kepada semua pada hari ini, Ustaz berharap anda semua dapat kenal dan juga dapat faham apa yang Ustaz ajarkan kepada anda semua. Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu pula adalah datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.